wallahu alayya wa yuhallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Demi Allah, aku tidak akan lepaskan ini daripada diriku, dan aku tidak melainkan aku telah diterima taubatku oleh Allah, dan aku dibuka sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau mengikat dirinya di situ, tidak buka-buka kecuali hanya dua keadaan saja, Faiz. Datang isteri ataupun anaknya untuk buka. Pertama ketika untuk solat dibuka, yang kedua ketika nak ada hajat qada, hajat. Kemudian ikat balik. Masya Allah, lama dekat situ. Ada riwayat mengatakan sampai 9 hari, sampai dikatakan pendengaran dan penglihatan beliau sudah mula kurang. Jadi hampir-hampir beliau pengsan dan terkesan pada pendengaran dan penglihatannya, Faiz. Jadi satu ketika Nabi berada di rumah Ummu Salamah, dan dalam solat pagi, solat tahajud datang wahyu mengatakan Allah menerima taubatnya. Apa lagi para sahabat pihak tak mau juga buka, walaupun sudah dapat wahyu itu, dia nak juga Nabi buka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka ketika Nabi nak turun untuk solat subuh pada esok paginya, maka Nabi buka ikatan itu. Maka sebab itulah dikatakan tiang itu tiang Abi Lubabah ataupun tiang taubat. Dan Nabi juga suka duduk kat situ, Faiz, melayan orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang lemah, dan Nabi sampaikan wahyu kalau baru turun kepada baginda. Ada satu lagi tiang dekat kawasan itu, dekat sebelah tiang itu tadi, tapi ia bersambung dengan pagar besi makam, bersebelahan dengan tiang taubah. Tiang ini namanya tiang sarir, tiang katil. Hadhihi ustuwana as-sarir. Dulu di situ ada katil untuk Nabi berehat dan tidur di situ ketika beriktikaf. Tiang itu dibuat, katil itu dibuat daripada pelepah tamar. Masya Allah, sangat sederhana sekali. Kita teruskan, ada satu tiang lagi di sebelah timur tiang katil tadi, ada satu namanya ustuwana mahras ataupun haras, tiang pengawal. Kalau pintu rumah Sayyidatuna Aisyah berhadapan dengan tiang ini, Nabi kalau nak pergi ke masjid, Faiz, akan lalu kepada pintu inilah. Sahabat suka duduk kat situ untuk menjaga Nabi. Dan yang selalu duduk situ siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai orang panggil tiang tu adalah tiang Ali, tiang Sayyidina Ali. Kerana apa? Nak jaga Nabi daripada dikasari oleh orang dan untuk menjaga keselamatan Nabi, sehinggalah turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah yang akan menjaga kamu daripada manusia. Tidak ada lagi lah sahabat yang menjaga Nabi ketika itu, sebab sudah difirmankan oleh Allah. Tapi Sayyidina Ali tetap duduk kat situ juga, solat, dan sehinggalah beliau dilantik menjadi Amirul Mukminin. Sayangnya kepada Nabi SAW, kenapa tidak dulu kita bicarakan baginda dengan Sayyidina Zaid bin Harithah sejak kecil dibela dan diasuh oleh baginda Rasulullah SAW. Ada satu lagi tiang, yang inilah dia 6 tiang yang berada dalam kawasan itu. 2 tiang lagi kita akan bicarakan secara ringkas kerana berada di dalam makam Nabi. Tiang yang terakhir yang betul-betul menempel dekat tiang besi makam itu namanya tiang wufud, Ustuwanah al-Wufud, delegasi perwakilan. Ia terletak di sebelah utara dari belakang tiang pengawal. Nabi duduk dekat sini untuk kalau siapa yang mai, kabilah-kabilah yang mai, untuk bersilaturahim dengan Nabi, maka Nabi akan duduk di situ berbincang dan sebagainya. Para sahabat ini yang unik, ketika Nabi duduk di situ, pakat ramai-ramai keliling Nabi. Masya Allah, ini sebagai satu kemuliaan kepada Nabi SAW. Dan para sahabat akan mendengar juga perbincangan Nabi dengan kabilah-kabilah yang disebutkan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tiang yang kita nak bicarakan tapi secara ringkas sahaja, namanya tiang Jibril. Tapi tiang ini tiang yang berada di sebelah timur Raudah. Sekarang tak boleh lihat lagi dah, sebab dah masuk di dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ahli sejarah, rumah Sayyidatuna Fatimah terletak berhadapan dengan tiang ini. Saya ada gambarnya dekat sini, tetapi tak boleh nak tunjuk dengan pendengar, untuk sekadar gambaran sahaja. Tetapi
Tiang ini berada di dalam makam baginda Nabi SAW, disebut tiang Jibril. Sebab malaikat Jibril kalau nak ziarah Nabi, nak jumpa Nabi, berdiri dekat situ. Masya Allah. Nah, malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi. Kenapa kita tidak mahu menziarahi Nabi SAW? Dan yang terakhir, namanya tiang tahajud yang berada di belakang rumah Sayyidatuna Fatimah dari sebelah utara itu. Sekarang termasuk dalam pagar makam lah. Jadi sebagai tanda kepada tiang ini, ada satu mihrab yang telah ditutup dengan batu dan dijadikan rihal Al-Quran. Kalau kita buka tempat tu, nampak mihrab tu. Alhamdulillah, Al-Faqir sempat di situ baru-baru ni solat. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok atasnya ada gambar Al-Masjidil Haram. Dikatakan di situlah Nabi mengerjakan solat tahajud dekat tiang itu. Bila sahabat tahu, Faiz, kata Nabi solat ni, pakat ramai-ramai sembahyang. Sahabat ni pantang tengok Nabi. Jadi akhirnya Nabi pun pindah. Tak jadi sembahyang tu, sembahyang dekat rumah. Takut-takut Allah akan wajibkan sembahyang tahajud itu. Lihat, Nabi kasih kepada umat takut-takut wajib, nanti payah untuk kita buat. Maka Nabi sembahyang dekat situ. Maksudnya dekat rumah. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas dan cepat saja kita bicarakan tiang-tiang ini oleh kerana kita sudah bicarakan dan menjadi rebutan para sahabat tiang-tiang begini, terutama sekali tiang Al-Mukhallaqah tadi, kemudian tiang Sayyidatuna Aisyah. Nabi juga sembahyang dekat tiang Abi Lubabah, tiang Taubah. Kenapa tidak kita? Tinggal lagi kemungkinan masa ini mungkin agak crowded sikit dekat situ, Faiz. Maka kalau ada kesempatan silakan sahaja untuk mencari. Kalau tidak, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jangan sampai tidak menziarahi, duduk dan bermunajat, berdoa dan solat dekat Raudah ini. Kita katakan tadi, kalaupun tidak tahu tiang-tiang ini, tahulah kapet yang berwarna hijau itu. Apapun di kawasan di mana pun kita duduk, maka itulah termasuk di dalam Raudah. Maka sangat bahagia orang yang ada ketika itu berada di situ, tambah lagi duduk di tiang-tiang yang kita sebutkan tadi. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Berbahagialah tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa billahi taufiq. Sedang itu bak ratapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian, yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi bimbang, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru karena keuzurannya. Sebatang taman menyentuh hati, mengucap perasaan. Benarkah aku cinta? Benarkah aku rindu? Sedangkan tak pernah gugur air mataku mengenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzuran.
sabar yang menangis rindu kepadamu, ya Rasulullah. Biarlah aku hanya sebatang tamar, namun dapat bersamamu di dalam syurga. Tangisan itu dari sebatang tamar yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul tika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Kembali untuk Maulid di IKIM FM. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di IKIM FM saat ini. Maulid di IKIM FM bicara kita berkenaan dengan tajuk pada malam ini, keutamaan Raudhah Syarifah dan 8 tiang bersejarah. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz dah berkongsikan bersama-sama dengan kita 8 tiang tersebut. InsyaAllah ada kesempatan rezeki untuk kita menziarahi baginda Nabi SAW untuk sama-sama kita ziarahi dan juga dapat kita ambil manfaat bersama untuk kita saksikan tiang-tiang bersejarah ini, insya-Allah. Dan rakan-rakan saya pun juga perkongsian soalan di Facebook kami ikim.fm saat ini. Sama ada anda juga boleh berkongsi bersama-sama di Twitter @radioikimfm. Menerusi talian kami 0362051500 dan di SMS typekan ikim, jarakkan perkongsian anda hantar ke 39111. Kita mulakan dengan perkongsian soalan di Facebook. Ustaz, sebelum tu Ustaz, ada rakan kita yang mendengarkan saat ini, katanya dari Mubarak Silver di Madinah, Encik Ahmad Salahuddin Harun. Alhamdulillah, syukran Encik Ahmad Salahuddin dengarkan kami, semoga beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan wa sahlan ya al-Ustaz Ahmad Salahuddin Harun min المدينة وقد قمنا في المدينة في ذاك الفندق فايز kami duduk dekat situ dahulu dan masya-Allah tabarakallah Ustaz Ahmad Salahuddin telah bawa Ustaz dan menziarahi seorang ulama besar di bumi Madinah, Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid, dan kami dapat menatap wajah beliau yang sangat tenang itu dan dapat mengikuti pengajian di rumahnya. Faiz, masya-Allah tabarakallah, dihadiahi dengan buku, bukan hanya kitab-kitabnya tetapi juga ijazahnya Faiz, dan beliau itu dikata sekarang ini mendapat julukan Asy-Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil, kerana alimnya menghafaz permasalahan-permasalahan hukum di dalam mazhab Asy-Syafi'i, sehingga kutubil al-arif billah Al-Habib Ahmad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau katakan beliau ini, iaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, itu telah menghafaz semua permasalahan yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin, maka asbab beliau kami dapat berjumpa. Barakallahu fikum wa nafa'ana bikum ya Ustaz Salahuddin wa nafa'ana bikum wa bi'ulumikum fid darain, amin. Amin. Syukran Cik Salahuddin, Ustaz Salahuddin. Dan kita mulakan dengan soalan rakan kita di Facebook. Khairun Abdul Aziz, ada dua Ustaz. Satunya dia minta Ustaz ulang bacaan selawat pembuka yang Ustaz baca di awal tadi Ustaz. Dan keduanya berkenaan dengan bacaan selawat, zikir atau doa yang paling baik dibaca ketika berada di dalam Masjid Nabawi. Baik. Masya Allah Ustaz, tidak jelas Faiz yang mana satu, tetapi Ustaz bacakan sahaja. Barangkali yang ditanya sama ada jazallahu anna ataupun yang di permulaan itu. Taib, kita bacakan apa yang kita bacakan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah
salawatullahi wa taslimatuhu ala muallimin nasi khair wa hadil bashariyati ila rushd wa qaidil khalqi ila al-haq سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. Kalau yang ditanyakan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ma huwa ahlu. Hadis riwayat Al-Imam Tabrani, beliau menyebutkan di dalam Al-Awsat dan Al-Kabir, kedua kitabnya itu, dan diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dicatatkan juga oleh Al-Muhaddits Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Khulasah min Syawariqil Anwar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," sesiapa yang membaca, "Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu." Pendek sahaja, kita sebagai umat baginda beradab, lalu kita panjangkan, "Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ma huwa ahlu." Baginda mengatakan, "Faqad at'aba 70 malakan alfa sabah." Maka sesungguhnya sekali bacaan itu dia telah memenatkan 70 para malaikat menulis pahalanya, Faiz, 1000 pagi, bermakna 1000 hari. Kenapa begitu luar biasa sekali? Kerana kita seolah-olah minta, kita tidak sebut bagilah Nabi syurga, bagilah ini dan itu, kita minta Allah sahajalah yang membalasnya. Kalau dengan tamthilan yang mudah dalam bahasa moden ini, orang kalau mendapat cek 1,000 itu banyak, 10,000 lagi banyak, 100,000 lagi banyak. Nah, tapi kalau orang bagi cek kosong, tapi jangan cek tendang, nah, cek kosong, boleh banyak mana pun, itu lebih lagi banyak, lebih bernilai lagi. Demikian perumpamaan sedikit untuk mudah kita faham dengan bahasa moden ini. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, terima kasih Encik Khairun Abdul Aziz. Seterusnya soalan daripada Ahlia Zaini Dahlan. Dia kata, Raudhah di bahagian Muslimat ada sebahagian mimbar lama. Apakah mimbar yang asal selepas digantikan mimbar batang kurma tu, Ustaz? Nah, dalam riwayat menyebutkan mimbar itu adalah mimbar kayu. Mimbar yang ada sekarang ini adalah mimbar yang dikirim oleh Sultan Murad yang ketiga dari dinasti Uthmani pada tahun 998 Hijriah. Besar sekali pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz. Nur Muhammad Adli di Facebook. Mohon pencerahan Ustaz berkenaan dengan kritikan terhadap dakwah yang dibawa oleh para habaib yang kononnya ada mengelirukan masyarakat tentang amalan-amalan dalam Islam, dan keduanya, apakah doa dan amalan yang baik untuk tidur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ahlan bik ya Adli, Masya Allah, tabarakallah. Salah seorang ahli pengajian kita yang sangat tekun dan sangat ikhlas mengaji. Mudah-mudahan Allah tambahkan adab, Allah tambahkan madad, dan Allah tambahkan ilmu pada intum. Tentang persoalan, ada yang mengatakan dakwah para habaib itu kononnya mengelirukan. Kita katakan ini adalah suatu tuduhan yang tidak berasas, dan ini sendiri, penyataan sebegini adalah penyataan yang mengelirukan. Sebab para habaib itu yang benar-benar Masya Allah beramal dengan ilmunya, yang tawaduk, mereka itu adalah salasilah ataupun keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kullu nasabin wa nasalin munqati'un illa nasabi wa nasali. Setiap keturunan itu akan putus melainkan akan keturunanku dan sandaranku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang lain, kita disuruh untuk berpegang kepada Quran dan kepada Ahlul Bait. Alaikum taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu jika kamu berpegang sungguh padanya, iaitu Al-Quran dan sunnahku dan ahli keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Al-Quranul Karim sendiri mengangkat kita, menyuruh kita untuk menghormati Ahlul Bait.
qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan bil qurba. Aku tidak meminta kamu suatu upah ataupun suatu ganjaran, melainkan mawaddatan, hendaklah kamu kasih dan cinta dengan bil qurba, orang yang dekat kepadaku, iaitu ahli keluarga Nabi SAW. Seolah-olah Nabi bermohon dan merayu sedemikian. Kenapa kita pula yang mengkritiknya? Nah, kita katakan bahawa memang orang Islam sendiri itu ada yang tidak solat, tetapi jangan digeneraliskan, diumumkan bahawa Islam itu tidak elok. Sama juga dengan orang sufi ataupun orang yang bertasawuf dan bertariqat itu. Ada juga yang mungkin perangainya boleh menyebabkan fitnah, tetapi jangan dikatakan tariqat dan tasawuf itu secara keseluruhannya itu tidak elok. Sama apa yang kita nak bicarakan ini. Mungkin ada di kalangan para habaib ataupun orang-orang berketurunan sebegini, ada kemungkinannya yang kecil mungkin berperangai yang kita tidak berapa nak suka. Tetapi untuk kita katakan keseluruhan bahawa para habaib ini membawa kekeliruan, ini adalah satu fitnah yang besar dalam agama. Kita belajar sejarah Islam datang ke bumi Malaysia ini dengan beberapa teori yang mengatakan datang daripada Gujarat, India, datang daripada China, dan antara yang kuat dengan bukti yang kukuh adalah yang datang daripada Hadramaut, Al-Hadarimah, orang-orang Hadramaut. Sebab itu orang Yaman, Malaysia dengan orang Malaysia kadang-kadang lebih kurang je Faiz, badan lebih kurang, nah. Pakai kain pelikat pula, Masya Allah, gajah duduk pun sampai datang sana, nah. Masya Allah, tabarakallah. Kerana itu ini kalau mahu diperbahatkan panjang Faiz, sekadarnya sahaja. Mudah-mudahan mulut kita jangan tergelincir untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Menyakiti ahlul bait, menyakiti para habaib, bermakna menyakiti akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita ada caranya dan kita katakan supaya kita lebih adil untuk tidak mentakmimkan kalau benar berlaku barangkali kepada seorang dua, tetapi untuk kita mengeneraliskan kepada seluruh para habaib itu tidak benar dan mengelirukan. Tambah lagi amalan-amalan yang mereka bawa, umpamanya amalan ratibul haddad, ratib al-attas, kemudian amalan al-wirdul latif, wirdul sakaran dan yang lain-lain. Berapa ramai orang yang mengamalkannya berubah menjadi orang yang salih. Berapa ramai yang mengamalkannya menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana la uzakki 'ala Allahi syai'an, tetapi ini adalah suatu kebenaran bahawa kita harus berterima kasih kepada para habaib ini atas dakwah mereka, taujihat mereka. Kita di Malaysia itu mendapat akan limpahan rahmat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan cahaya amalan-amalan mereka yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah memberkati mereka semua dan menjadikan kita bermanfaat dengan ilmu mereka. Allahumma amin. Amin. Dan yang kedua, Ustaz. Yang kedua, apakah doa dan amalan yang baik untuk tidur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau paling bagus, hendaklah kita berwuduk dahulu. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Kalau tak dapat baca banyak, baca sedikit. Surah Ad-Duha itu Nabi jarang tinggalkan. Surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-Laili idha saja, baca sampai habis, nah. Kerana Nabi selalu ingat-ingat akan apa yang berlaku kepada Nabi masa kecil dahulu, nah. Kita pun begitu. Kalau tak dan baca surah As-Sajadah, Al-Mulk. Al-Mulk itu sangat bagus untuk diamalkan. Kalau tak adan lah maksud saya, nah. Janganlah tinggal Wadduha pun jangan tinggal. Kemudian hendaklah kita amalkan 3 kul itu, jangan tinggal. 3 kul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan ditiup sampai habis. Usaplah keseluruhan badan kecuali tapak kaki dan di kawasan kemaluan itu, nah. Itu baru satu, dibuat 3 kali, nah. 3 set. Ada juga orang minta Faiz, nah, Ustaz boleh ke sekaligus, nah, baca sekali qul huwallahu 3 kali baca, sekali baca tu 3 kali baca.
Qul a'udzu falak 3 kali baca, qul rabbin nas 3 kali baca, masuk kata sekali baca 9 tu dia sekali baca. Nah, kita nak kata tak boleh pasal tak ada dalil yang mengharamkannya. Cuma dia menyalahi apa yang Nabi buat lah. Tapi lebih baik daripada tak baca terus. Nah, kerana itu ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Apa hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan jangan lupa kita baca doa tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan amalan amalan ulama kita juga adalah jangan lupa membaca ayatul kursi sebelum tidur, maka akan ada penjaganya sehingga nanti dia bangkit untuk solat subuh. Ini sebut dalam beberapa riwayat. Syukran Ustaz. Mungkin Ustaz ada tertinggal berkenaan dengan soalan rakan kita ni, Khairun, berkenaan dengan bacaan selawat, zikir atau doa yang paling baik dibaca ketika berada dalam Masjid Nabawi, Ustaz. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Oleh kerana kita berada di bumi Sayyidul Wujud, maka antara amalan yang paling banyak kita buat adalah amalan bersalawat. Banyakkan bersalawat dan jangan tinggal ketua kepada salawat. Kalau istighfar itu ada Sayyidul Istighfar, maka salawat itu juga ada Sayyidus Salawat. Ketua kepada salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Dan ketika membacanya, tambahlah dengan Sayyidina sebagai tanda adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya, Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Bacalah apa-apa salawat sekalipun, tapi salawat ini jangan ditinggalkan. Dan banyakkan membaca salawat. Kita bukan bermakna bila baca salawat tak baca Quran. Silakan baca Quran, silakan apa sahaja, tetapi salawat itu antara yang paling banyak untuk kita lakukan, sebab kita berada di bumi yang Allah menyuruh kita banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran Ustaz. Dan Makcik Umi di Facebook dia kata, ketika solat di Raudhah hati terlalu sedih dan sayu. Adakah kita tidak beradab jika menangis hingga terseduh, Ustaz? Masya Allah Umi, itu tanda hati Umi itu hati yang lunak, hati yang tenang, hati yang bukan keras. Nah, silakan menangis sepuas-puasnya. Nah, cuma jangan sampai meraung-raung lah. Sagi mai polih, dia kata rohi keluar dia kata kesian kita. Nah, silakan sahaja. Orang yang menangis itu tanda hatinya lembut, kerana menangis mengenangkan akan dosa, menangis mengenangkan akan kekurangan kita. Banyak benda yang Nabi suruh kita tak buat, banyak benda yang Nabi larang kita buat. Lagu mana? Jadi kita menyesali akan apa yang pernah kita lakukan, dan kita merasa tidak layak untuk bertemu dengan Nabi, maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengenang akan dosa yang banyak itu, taat yang sangat sedikit itu, keruhnya hati itu, dan bergelojaknya perasaan itu, maka keluar air mata kita. Mudah-mudahan itu suatu yang sangat baik sekali. Terima kasih Ustaz. Taufik Abu Hassan, mohon doa Ustaz kepada saya, katanya kepada beliau dan keluarganya akan mengerjakan umrah selasa ni Ustaz. Dan mohon maaf banyak Taufik untuk mengulang tentang tiang-tiang yang barakah ni, mungkin agak panjang. Mungkin boleh dengarkan siaran ulangan kita pada hari Sabtu nanti Ustaz. InsyaAllah. Okay, dan rakan-rakan saya, waktu ini apa juga persoalan anda, InsyaAllah yang tak sempat kita raikan pada malam ini atas kesempatan waktu kita ni, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan kembali semula pada minggu hadapan untuk bicara kita. Dan kata AJJ di Twitter, terasa aman mendengar malam ni. Alhamdulillah, syukran AJJ yang dengarkan kita saat ini. Tak kira di mana juga anda berada, InsyaAllah terima kasih atas perhatian anda saat ini. Dan mungkin khalasah Ustaz untuk bicara kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita katakan tetamu-tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, peluang berada menjadi tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gunakan semahunya supaya kita berbuat amal semahunya. Kerana bukan senang untuk mendapat pahala satu solat dengan 1000 solat di tempat lain. Itulah Masjid Nabawi. Dengan satu solat 100,000 solat di tempat lain. Itulah di Masjid Al-Haram.
tidak akan dijumpai di mana-mana tempat di muka bumi ini. Dan kesempatan berada memijak kaki di tanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Mohon maaf kita bicarakan sedikit. Ada orang katakan, saya belum lagi pergi menziarahi Nabi. Saya belum lagi pergi begini dan begitu. Nah, saya mohon maaf berkongsi apa yang disebutkan oleh guru kita Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Orang yang tidak ada kesempatan pergi ke masjid, mungkin nak pergi sibuk. Beliau katakan, jangan masjid yang tidak mahu lihat kita. Bukan kita yang sibuk, tetapi masjid yang tidak mahu lihat kita. Begitu juga kita nasihatkan dan kita berazam, sebelum kita tutup mata, jangan sampai kita tidak menziarahi Madinah dan tidak menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahaja penyesalan yang berlaku kepada Sayyiduna Abu Lubabah yang sangat terkenal itu, sehingga beliau katakan yang tadi kita ulang kembali kepada Bani Quraidah itu, in nazaltum ala hukmi Muhammadin wa asyara biyadihi ila halqihi, yakni sawfa yudhabbihukum. Kalaulah kamu berhukum dengan hukum Muhammad, kamu pasti akan dipancung, mesti akan dibunuh, disembelih. Menyesalnya itu luar biasa, sampai 9 hari mengikat dirinya di situ. Ini penyesalan yang dia tahu berbuat sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah. Kita kalau menziarah, kalau pergi umrah ataupun berbuat haji, tidak menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegersangan apakah ini? Kekerasan hati apakah ini? Maka kerana itu, marilah kita menziarahi makhluk yang paling dicintai dan paling dirindui oleh seluruh makhluk yang lain, Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menziarahi baginda sekerap mungkin, berusaha untuk berada di Raudah Syarifah yang sangat mulia ini sekerap mungkin, dan berusaha untuk sebolehnya berada di 8 tiang yang kita katakan tadi, paling kurang 6 tiang. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang diperolehi oleh Nabi, oleh para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ingin mengikuti mereka. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu mengikuti orang-orang yang baik itu walaupun kamu tidak seperti mereka, kerana mengikuti orang-orang yang mulia itu adalah satu kejayaan. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Berbahagialah tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas perkongsian kita pada minggu ini berkenaan dengan keutamaan Raudah Syarifah dan 8 tiang bersejarah. InsyaAllah semoga dapat kita ambil apa juga yang dikongsikan pada malam ini. Mungkin ada rezeki, dikurniakan kesempatan waktu, direzekikan untuk kita berkunjung menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ada kesempatan juga untuk sama-sama kita mengambil keberkatan pada tiang-tiang yang Ustaz kongsikan ini, insyaAllah. Dan ramai juga rakan-rakan kita yang bakal mengerjakan umrah, Ustaz. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan, diberkati perjalanan, insyaAllah. Dan juga rakan-rakan yang bertanya berkenaan dengan siaran ulangan, ramai yang berkongsi, ada yang dengar separuh, ada yang dengar sambil memandu, kurang fokusnya. Saya nak ulang sekali lagi rakan-rakan kita untuk siaran ulangan Maulid at IKIM FM pada hari Sabtu ini 12.30 tengah malam di awal pagi Ahad. InsyaAllah perkongsian kita akan kami bawakan, dan istimewa untuk anda rakan-rakan pendengar setia IKIM FM atas keprihatinan manajemen dan juga pihak atasan IKIM FM sendiri. Maulid at IKIM FM anda boleh dengarkan selain daripada siaran ulangan di radio IKIM FM, juga boleh anda dengarkan dan muat turun audio ini di www.niaga.tvikim.my bermula esok. Okey, jadi rakan-rakan saya, apa juga siaran pada malam ini untuk Maulid at IKIM FM akan boleh anda dengarkan di www.niaga.tvikim.my mulai esok
petang. InsyaAllah kami akan buat naik di laman web rasmi tvikim.my. Boleh saksikan dan dapatkan maklumat lanjut di website kami ikimfm.my. Dan terima kasih atas persoalan rakan-rakan kita di Facebook ikim.fm, atas perkongsian dan juga sokongan anda selama ini menerusi Maulid Ikim FM. Sebarang cadangan hantar terus ke alamat info@ikimfm.my, juga boleh kongsikan ke alamat faiz@ikimfm.my. Dan sekali lagi, dengarkan siaran ulangan ini, dapatkan juga audio CD Maulid episod terdahulu di ruanganniaga.tvikim.my. Untuk itu kita jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Khamis 10.15 malam untuk Maulid at Ikim FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا محمد. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا محمد. أشكو غرامي غرامي. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود. وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. أرى باب السلام السلام يا زاكي الجدود. يا نور الوجود. طالما يا نور الوجود يا محمد. أنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا طراز الكون إني عاشق مستهام. مغرم والمدح فني يا بدر الزمان. مغرم والمدح فني يا بدر الزمان. مغرم والمدح فني يا بدر التمام. أشكو غرامي يا نور الوجود يا نور الوجود يا نور الوجود. يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود.
الأمر ولا جد بالوصل جد يا سيدي 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 جد بالوصل جد أولادي أولادي يا معدن الجود أولادي جد بالوصل جد يا معدن الجود. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف
Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maiden dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 0162320050 atau 0162320500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Walaupun dia boleh menghantar kenderaan ke bulan, akan tetapi di sisi Allah, pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki apa-apa makna pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya manusia itu tidak mengenal siapa diri. Berkongsi ilmu bersama Encik Mat Azham Ahmad, Fellow Kanan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, membicarakan kitab Zammil Ghurur daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Ghazali, menerusi segmen Khazanah Ilmuwan, bersiaran setiap Jumaat 9.15 malam hanya di IKIM FM. Setelah anda tiada, hartanah, pelaburan, akaun bank, unit amanah dan juga pelaburan anda di ASNB akan dibekukan. Ia akan mengambil masa untuk yang tersayang menuntutnya. Namun, dengan perkhidmatan hibah amanah dan pengisytiharan amanah ASNB, kami boleh membantu mengagihkan pelaburan ASNB anda kepada yang tersayang dalam 21 hari. Daftar di pejabat ASNB tertakluk pada terma dan syarat. Layari asnb.com.my. Wow! Menarik tak? Menarik tak? Kenapa kau pakai baju kemeja 2 lapis? Tali pinggang 2, jam tangan sampai 2. Saja je aku nak pakai berganda. Macam promosi iklan terhebat IKIM FM 2015. Ya, dapatkan promosi iklan Buy One Free One 2015. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan itu saja, diskaun sehingga 70%. Hubungi unit pemasaran segera 03-6204-6263 atau 6266. Hanya dalam waktu yang terhad. Macam baru orang pandang. Sidi Al-Utbi adalah seorang guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Dikisahkan riwayat dari beliau. Pada satu hari, aku sedang duduk di sisi makam junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki Arab dari desa, mengucap salam di sisi makam baginda dengan katanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam ke atasmu ya Rasulullah. Hamba telah mendengar firman Allah dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah mereka ketika menginaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Maka inilah hamba datang kepadamu ya Rasulullah, memohon ampunan terhadap dosaku dan meminta syafaatmu kepada Tuhanku. Kemudian si Arab desa melafazkan 2 bait syair. Ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibihinna al-qa'u wal akamu. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Duhai junjungan termulia yang bersemadi di bumi akan tubuhnya, lalu semerbaklah keharuman lembah dan bukit kerananya. Jiwaku jadi tebusan kepada kubur yang engkau menghuninya. Padanya ada pribadi suci yang pemurah lagi mulia. Sidi Al-Utbi seterusnya berkata, sesudah itu aku rasa mengantuk lalu tertidur. Maka bermimpilah aku bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepadaku, "Ya Utbi, dapatkanlah si Arab desa itu dan kabarkanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Majmu' Syarhil Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu.
Konstantiniye muhakkak Fetha dilacaktir Anu Fethadan Emir Negozul Emir Anu Fethadan Ordu Neguzel Ordudu. Rasulullah SAW bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih, tetapi ramai yang tidak mengetahui mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan Merentas Zaman bersama saya Syahri Abdul Rahman dalam Kembara Ibrah Konstantinopel Back to the Future sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com raudahmawaddah.com atau hubungi 012 388 7010 012 388 7010. Maafkan kami, Palestin, jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dada langit. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin, Zaki Johari. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah, bos. Pengisian kali ini berkaitan dengan teknologi ICT pula, bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni, bos? Terima kasih, bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan, bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Abu Hurairah radhiyallahu anhu says, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, deeds are presented before Allah subhanahu wa ta'ala on Mondays and Thursdays. I desire that my deeds be presented whilst I am fasting. Narrated by Tirmizi. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya dawal ayyana, ashtaqna lak
والهوى نادانا والهوى نادانا طيبة طيبة you're the cure and the healing we miss you so much and hope to see you we hope to see you لما صار المركب نساني صاروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا When they traveled to see you, they had forgotten me. With my tears, with my sorrow, with my yearnings, they had taken my heart with them for you. Ooh, Taiba, you are my messenger's down. You're my messenger's down. Ya Taiba, Ya Taiba, Ya دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة وتغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا طيبة طيبة you're the cure and the healing we miss you so much and hope to see you we hope to see you نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن Oh my prophet, my most precious wishes is to visit you one time in my life and near you to perform my prayer, invoke my Lord and reading the Quran, reading the Quran. Ya Taiba, Ya Taiba, Ya دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم الهدية بشراكي فهل لي مأوى في حماك أتملى فالنور سبانا نوركم سبانا طيبة طيبة you're the cure and the healing we miss you so much and hope to see you we hope to see you Ya Taiba Ya Taiba